Hanya 872 pelatih yang menyerah diri untuk menerima rawatan pemulihan penagihan dadah secara sukarela di seluruh negara tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Seri Zulkifli Abdullah berkata jumlah itu hanya 17% daripada 4,938 penagih yang direkodkan. Menurutnya, ia dilihat masih rendah berbanding sejumlah 11 pusat rawatan pemulihan narkotik ataupun PUSPEN berkonsep secara sukarela yang ada di seluruh negara. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN Sri Iskandar dan Hari Terbuka AADK pada Khamis. PUSPEN Sri Iskandar adalah antara 31 PUSPEN kendalian AADK di seluruh negara yang berkonsepkan sukarela. Empat penuntut sebuah institusi pengajian tinggi di Alor Gajah, Melaka didakwa di Mahkamah Majistret Aikro kerana memiliki dadah jenis kanabis setahun lalu. Bagaimanapun, kesemua tertuduh mengaku tidak salah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Norina Maludin. Nurul Amira Abdullah, 23 tahun, Iman Batrisya Syamsul Kamar, 21, Ahmad Yasir Bahrin, 21 dan Muhammad Al-Amin Abdul Aziz, 21 tahun, didakwa memiliki dadah jenis kanabis seberat 0.16 gram pada 4.15 petang 18 April 2016 di sebuah pangsapuri di Jalan Pelanduk Putih, Aikro. Mereka didakwa mengikut Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Majistret Norina membenarkan kesemua tertuduh diikat jamin RM1,700 setiap seorang. 12 Mei ditetapkan untuk sambutan semula kes. Menteri Kesihatan Datuk Seri S. Subramaniam berpendapat negara mempunyai kapasiti yang cukup untuk merawat gejala ketagihan dadah. Jelasnya ketika ini Malaysia mempunyai 377 pakar perubatan psikiatri di sektor awam dan swasta di seluruh negara. Beliau berkata terdapat 191 pakar perubatan psikiatri di Kementerian Kesihatan dengan 6 daripada mereka mempunyai latihan lanjutan sub-kepakaran dalam menangani ketagihan dadah. Tambahnya, kementerian juga mempunyai 3 pakar perubatan keluarga yang menerima latihan khas ketagihan dadah. Pada keseluruhannya, memang kita penagih-penagih dadah di dalam negara kita, kawalan mereka ialah di bawah pegawai-pegawai yang telah diberi latihan di dalam bidang, di dalam semua mereka. Dan latihan ialah secara berterusan, It's in-house professional and competency development training. Oleh itu, apa-apa persepsi yang mungkin wujud daripada berita yang telah dikeluarkan seolah-olah bahawa kita tidak mempunyai jumlah tenaga yang telah mendapat latihan di dalam bidang ini untuk merawat dan mengawal penagih dadah di dalam negara ini bukan betul dan tepat. Saya membetulkan persepsi itu. Mengikut statistik Kementerian Kesihatan, terdapat 414 klinik metadon yang menyediakan ubat untuk merawat ketagihan dengan sekurang-kurangnya 1,242 anggota kesihatan yang dilatih. Secara keseluruhannya, klinik ini merawat 41,265 pesakit ketagihan dadah di seluruh negara. Tindakan adalah mencukupi kerana kerajaan mempunyai program seperti MASSC dan SHIELDS. MASSC dilancar untuk membantu pulih penagih dadah. Sebanyak RM2 juta disumbang kepada MASSC. MASSC dianggotai lebih 60 gabungan badan bukan kerajaan dan pusat pemulihan persendirian yang menjalankan program dan aktiviti berkaitan dadah. Manakala program SHIELDS adalah bertujuan meningkatkan kesedaran dan mengupayakan ketahanan diri murid yang berumur 13 hingga 18 tahun yang dikenal pasti berisiko penyalahgunaan dadah. Program ini juga merupakan program kesukarelaan melalui skuad AADK.
Terdapat banyak lagi program lain yang dianjurkan oleh kerajaan bagi membanteras penyalahgunaan dadah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Salmiza binti Abdul Aziz dan pada hari ini saya dan ahli kumpulan yang lain akan membincangkan tajuk yang berkaitan tindakan kerajaan termasuk badan bukan kerajaan seperti pemadam dan pengasih dalam membanteras penyalahgunaan dadah yang mencukupi. Pada pendapat saya, tindakan kerajaan maupun badan bukan kerajaan adalah tidak mencukupi dalam membanteras penyalahgunaan dadah. Hal ini kerana penyalahgunaan dadah akan berterusan sekiranya masyarakat tidak mengubah sikap dan persepsi mereka terhadap penagih dadah. Sehingga hari ini, segelintir masyarakat masih memandang serong terhadap bekas penagih yang telah sembuh dan telah lama meninggalkan kegiatan menagih dadah. Sikap segelintir masyarakat ini secara tidak langsung akan memberi impak terhadap bekas penagih dadah. Tanpa kita sedari, disebabkan cemuhan segelintir masyarakat, tidak mustahil bekas penagih tersebut kembali kepada kegiatan lampau mereka, iaitu menagih dadah. Dalam hal ini, kesedaran masyarakat adalah yang paling utama kerana mereka adalah sekumpulan manusia yang dekat dengan individu yang lain. Oleh itu, masyarakat seharusnya faham dan mempunyai kesedaran dalam mendorong mereka yang pernah terlibat dalam gejala dadah agar tidak terjebak sekali lagi dalam kegiatan dadah. Dengan itu, penyalahgunaan dadah adalah salah satu kesalahan yang sangat besar dan boleh menjejaskan aktiviti seharian individu tersebut. Antara impak yang boleh saya berikan di sini ialah kesan terhadap diri mereka sendiri. Apabila semua masyarakat memandang serong terhadap bekas penagih, secara tidak langsung ia akan memberi tekanan kepada diri mereka. Oleh itu, badan kerajaan dan badan bukan kerajaan hendaklah bekerjasama dalam melaksanakan kempen kesedaran secara berterusan agar masyarakat mempunyai pengetahuan dalam berhadapan dengan bekas penagih dadah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Pada pendapat saya, terdapat pelbagai jenis program dan inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan dan juga badan bukan kerajaan yang mencukupi dalam membanteras penyalahgunaan dadah. Contohnya, salah satu program pihak kerajaan telah mewujudkan adalah program Pintar yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan murid sekolah rendah tahap 2 yang dikenal pasti berisiko terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Contoh tindakan yang dapat dilihat dari pihak bukan kerajaan adalah pemadam. Pelbagai inisiatif telah dilakukan oleh agensi tersebut seperti mengadakan kursus, seminar dan bengkel agar mesej anti dadah dapat tersebar meluas. Selain itu, mereka juga menubuhkan penawar sebagai badan rujukan dan sokongan kepada ahli-ahli keluarga penagih. Terdapat lebih banyak tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dan juga badan bukan kerajaan. Namun, semua usaha mereka akan berjaya apabila masyarakat Malaysia lebih pekah dalam isu-isu penyalahgunaan dadah dan turut membantu dalam bekerjasama dalam membanteras penyalahgunaan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah binti Muhammad Mercy. Pada pendapat saya, tindakan yang telah diambil oleh kerajaan dan badan bukan kerajaan adalah tidak mencukupi, dan saya merasakan sebegini kerana menurut statistik yang telah diambil oleh AADK, terdapat peningkatan lebih daripada 10,000 dari tahun 2018 hingga ke tahun 2019. Buat masa kini, statistik untuk akhir 2020 masih tidak dapat diakses, jadi saya tidak dapat tahu tentang perkara itu. Tapi poin saya, disebabkan ada peningkatan penyalahgunaan dadah, saya merasakan bahawa tindakan badan berkerajaan dan badan bukan berkerajaan adalah tidak mencukupi.
dan seharusnya dipertingkatkan lagi, seharusnya diperbanyakkan lagi. Saya merasakan mereka mampu mengambil langkah yang lebih proaktif dalam menentang, dalam membantras gejala penyalahgunaan dadah. Seterusnya, saya juga merasakan proses rehabilitasi yang telah dijalankan oleh kerajaan dan badan bukan berkerajaan agak kurang memuaskan. Ini kerana jumlah penagih dadah, penyalahguna dadah yang kembali menggunakan dadah adalah tinggi. Dia lebih daripada 30% penyalahguna dadah akan kembali kepada pusat rehabilitasi kerana untuk menjalankan proses rehabilitasi sekali lagi. Oleh itu, saya merasakan mereka perlu mengubah suai semula proses rehabilitasi yang sedang dijalankan di Malaysia. Sekian, terima kasih. Thank you.